rasanya bila kita bersama. Assalamualaikum, selamat pagi. Anda sedang mendengarkan Hot FM, kini lebih muzik yang hangat bersama Haziq. Dan juga bersama dengan Muaz di Bulletin FM, info terkini dan muzik sepanjang zaman. Apa khabar? Apa khabar anda yang berada di rumah? Ya, yang sedang memandu padu kereta, berhati-hati. Ingat suara kami dapat mengubah hidup anda. Alamak. Nampak? Itulah sebalik suara kami merupakan penyampai radio. Saya Haziq dan ini Muaz. Kami merupakan seorang penyampai radio, pengacara TV. Kalau kita bersiaran di radio, hanya suara yang dapat didengari. Betul. Kan? Hanya di radio, rasa perhubungan cinta. Sebenarnya kalau tadi kita hanya dengarkan suara kan, kita kadang-kadang bila orang dengar, ni suara Haziq, ni suara Muaz, kita pun rasa teruja kan. Sebab tanpa tengok muka tapi orang kenal suara, tu satu penghargaan untuk kami yang ialah meniagakan suara kami di sebalik suara. Sebenarnya bukan saja penyampai radio, sebagai pedagang suara ni. Sebenarnya kalau kita tengok yang mengalir suara di sebalik tabir kartun-kartun yang ada daripada dulu lagi, semua orang nak tahu siapakah suara di sebalik kartun-kartun yang kita tengok tu. Yes kan, sebab kita kenal karakter kartun tersebut je. Kan? Siapa suara Doraemon tu? Betul juga. Siapa suara Detektif Conan tu? Dengar cerita Muaz pandai buat suara Detektif Conan. Boleh nak Macam mana? Okey, try. Saya masih lagi tertanya-tanya apa yang berlaku di pagi hari ini. Sama tak? Itu aku tak tahu belah mana bunyi Detektif Conan-nya. Saya mencari nasi lemak yang hilang. Di mana nasi lemak itu? Itu suara Sunyo. Sunyo? Sunyo tu Sunyo. Baru sedap Sunyo. Itu Sunyo. Aduh. Okey, di sebalik suara, itulah yang kami nak ceritakan hari ini. Dan dengan suara kami ni jugalah kami nak bagi tahu yang ini bulan 9, bulan September. Betul. Dan September merupakan bulan Malaysia. Yes, patriotik yang ada daripada kita menyambut kemerdekaan dan kemudian kita akan menyambut Hari Malaysia. Semangat kita tu memang ada di mana-mana saja. Sebab tu kami nak kongsikan bersama dengan anda. Tahniah kepada pemenang pingat emas kedua kontingen Malaysia, yang mana Chia Lian Hou dari badminton dia, para badminton telah pun memenangi untuk emas yang kedua. Ya, betul. Dan yang ketiga untuk acara badminton perseorangan lelaki SU5. Kalau tengok semalam, Chia Lian Hou telah pun menewaskan pemain daripada Indonesia, dapat pingat emas kedua. Dan petangnya pukul 7 lebih kurang, Abdul Latif Romli telah pun memenangi pingat emas ketiga Malaysia untuk acara lompat jauh T20 yang memang wow, luar biasa. 2 tahun daripada 2016 Abdul Latif Romli menang, 2020 Abdul Latif Romli menang lagi. Baik. Yang menariknya Zik, kalau kita tengok pada lompatan dia yang kedua 7.45 telah pun melayakkan dia untuk memenangi acara tersebut, walaupun di lompatan terakhir dia cedera hanya 5.56 meter saja. Dan tidak dapat mengatasi rekod terdahulu, tapi tak apa. Menang tetap menang, emas menjadi milik kita dan kita dapat lihat semangat kesukanan bagaimana atlet lain membantu dia. Sebab ada satu lompatan tu Abdul Latif Romli telah pun tercedera. Ada atlet daripada Greece yang datang menolong Latif. Tapi lepas tu bila Latif dah duduk atas kursi roda pun, atlet Greece tu pun datang sekali lagi tanya, "Are you okay?" Wow, itu orang kata semangat kesukanan yang tinggi. Dan kita salutlah kepada atlet Greece tersebut dan juga kepada Latif yang telah pun bagi yang terbaik. Semoga tak ada kecederaan yang serius. Betul. Dan semalam Latif telah pun orang kata seperti Remy Ishak sukan. Kalau tengok dengan Misa kan. Handsome tak sekali tengok semalam semua cakap, ni siapa ni kan. Tapi itulah semangat yang kita dapat lihat. Dan kita harapkan apa saja yang berlaku, semangat kesukanan tu diletakkan nombor 1. Kita lupakan kalau kita kata atlet lain nak menang saja tak ada semangat kesukanan. Kita dah dapat lihat buktinya. Jadi hentikan daripada kita mengatakan komen-komen yang bukan-bukan. Kita semua sedia maklum, sukan adalah untuk menyatukan kita dan juga kita jangan ada kutuk-kutuk dan sebagainya. Hentikan kecaman tersebut. Orang kata kita bawa lah semangat Hari Malaysia 16 September ni untuk kita cakap yang baik-baik di social media. Bukan setakat tunjuk dekat rakyat Malaysia saja, tunjuk dekat seluruh dunia yang rakyat Malaysia ni berbudi bahasa. Okey, ini kita nak update sikit mengenai COVID-19 di Malaysia. Semalam last update kita dapat untuk semalam 19,057 kes baru, 10 kes import, yang lain semua kes tempatan.
menjadikan kes aktif sekarang ini meningkat jadi 256,302 kes. Okey. Jadi kematian juga masih lagi tinggi dengan 362. Salam takziah kepada mereka yang kehilangan orang yang tersayang dan juga kes sembuh yang tinggi, manakala kes yang masih lagi aktif 256,302. Berhati-hati untuk anda. Jadi jumlah untuk kes di ICU 978 ada penurunan, begitu juga mereka yang memerlukan penggunaan alat bantuan pernafasan 460 juga ada sedikit pengurangan. Dan tahniah juga kepada mereka yang telah pun mengambil vaksin, peningkatan, dan ini dia pecahan dia yang mana Selangor memang ada penurunan yang agak ketara dengan 3,700, manakala Kuala Lumpur dengan 700 lebih. Jadi kita harapkan ianya berterusan agar kita di Lembah Kelani dapat beralih ke fasa yang kedua. Tapi sila berhati-hati juga untuk anda yang berada di Sabah dan juga di Sarawak serta di Johor yang kita dapat lihat ada peningkatan di sana. Yang paling penting sekarang ni adalah untuk mendapatkan vaksin. Pergilah ke pusat vaksin untuk dapatkan vaksin secara walk-in kalau anda tak dapat date lagi dekat dalam apps MySejahtera. Dah update belum apps MySejahtera? Dah, yang baru punya senang. Yang baru tu siap tulis terus. Dekat situ fully vaccinated, partially vaccinated ataupun not vaccinated yet. Betul. Memang dia ada tulis kat situ. Nampak tak? Inilah dia apps MySejahtera yang baru ini, dia punya gambaran dia lah. Kalau anda update apps tersebut akan dapat yang macam gini. Dia punya paparan tu. Betul. So dapat update, dapat yang terbaru, lagi semangat nak guna apps MySejahtera ni. Sekarang ni merupakan orang kata satu kewajipan untuk kita pergi mana-mana, scan. Macam dia macam IC lah. Macam IC. Patut ingat balik. Semalam pergi mana Bukalah apps MySejahtera. Tengok history. Oh, saya pergi sini lah semalam. Betul. 7 hari lepas pergi mana? Tengok. Ada kat situ semua. Abang kata abang pergi tempat lain, saya tengok kat MySejahtera lain tempatnya. Itu. Boleh kantor juga, Dik. Alright. Okay, kita ada something nak bagi tahu kepada anda, iaitu janji happy. Yang 4 hari lagi kita akan bawakan kepada anda sesuatu yang baru. 9 September 2021 dengan banyak-banyak program-program menarik yang disediakan. Nantikan kemunculan Datuk Roshamno, Alif Sata, Naim Daniel, Amira Rosli, Zarif Zafri dan ramai lagi. Teruskan menonton TV9 dan jangan lupa ikuti ke semua platform media sosial TV9 iaitu @TV9 Malaysia untuk info dan update terkini. Okey, 4 hari saja lagi, janji happy, dan kejap lagi kami nak bawakan anda juga untuk mengenali di sebalik suara siapakah individu yang anda selalu lihat animasi-animasi yang ada antaranya Boy, Ejen Ali. Tahu tak siapa suara Ejen Bakar tu? Kan, yang Ejen Bakar. Cuba buat suara Ejen Bakar. Ali, kenapa awak tak pergi sana lagi? Pergilah sana. Kacau lah misi kita, Ali. Okey. Nampak? Nanti yang kalau betul-betul Ejen Bakar ada masalah, kesihatan ke tak sihat, awak ganti ya. Boleh, Muaz. Baik semua. Kita akan bersama dengan mereka. Ada juga. Ingat tak Misteri Nusantara? Ingat tak Jejak Rasul? Ingat. Suara siapa? Abang Zainal kan? Yes, Abang Zainal pun akan bersama dengan kita. Terus bersama kami di Borak Kopitiam TV3. Dalam banyak-banyak benda lah yang saya pernah buat. Penyampai radio, pengacara, nyanyi ke, berlakon iklan ke. Saya ada teringin nak buat satu benda ni. Apa benda? Jadi watak alih suara kartun. Yes. Memang teringin saya sangat. Ni bukan saja pasal tajuk hari ni ke apa. Tapi memang saya dah lama teringin. Okey, lepas ni akan ada dapatlah job tu. Tu saja cakap live tu. Tu saya pun bagi tahu juga. Saya dah pernah cuba. Tapi susah. Saya dah pernah cuba untuk alih suara ni kan. Sebab dia nak mengikut, kan dia dah ada visual kat depan kan. Lepas tu kita kena ikut dia punya memek muka apa semua. Susah Zik. Nampak macam senang. Lama. Lepas tu dah tak panggil lah. Sekali tu je. That's why lah kita nak tahu di sebalik suara tu macam mana kerja mereka. Macam mana rupa mereka bila buat kerja tu. Jadi kalau anda pernah tengok Ejen Ali, antara salah satu kartun kegemaran saya, dia punya series best. Dia punya movie pun best. Memang sangat-sangat power. Sebab tu dia peringkat antarabangsa, dia telah pun diiktiraf. That's why kita nak perkenalkan kepada anda. Ini dia pengalih suara Ejen Ali. Kita ada Ida Rahayu Yusof dan pengalih suara Ejen Bakar kita ada Syafiq Isa. Sekejap, saya tak percayalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tak percayalah. Ejen Ali mesti lelaki. Mana boleh perempuan? Betul lah. Saya buat suara Alisha kot. Tak apa. Ida,
Ya. Disebabkan Muaz tak percaya, kita orang nak tutup mata. Kita minta penonton semua tutup mata. Alright. Tutup mata. Dah tutup. Tutup. Dah tutup, dah tutup. Tutup. Ida. Tutup. Okey. On. 3, 2, 1, go. Bang, nasi lemak satu. Nak ayam tambah telur mata. Buka Lepas mata. tu tak nak sambal. Tukar tempoyak. Ada tempoyak udang. Ui, Bertindak segera. Ui, sama lah. Suara Hebat yang lelaki tu. tu adalah suara perempuan. Betul lah tu. Ni anak-anak kita semua tengok terpedaya ni kan. Ejen Ali. Ida, nak tanya Ida, dah berapa lama sebenarnya berkecimpung dalam dunia alih suara ni? Saya start jadi voice actor ni sejak 2007. Kalau tak silap, 2007, 2008 macam tu. Kira dah 14 tahun ke, 13. Okey. Bermula dengan suara apa? Bermula dengan suara Fizi dalam Upin dan Ipin. Oh. Sebenarnya awak ni ada berapa kotak suara yang awak boleh tukar-tukar kan? Yang awak dah explore dalam diri awak. Ada berapa? Setakat ni dah discover yang paling dalam sampai yang paling kecil sekali lah. Wait, Pat. Ya Allah, awak rupanya suara yang orang duk kecam sebelum ni, yang Fizi duk kecam Upin tu. Time tu dah tak jadi. Itu yang dah baru punya. Itu yang baru punya. Dia yang awal punya. Okey. Okey. Dan kita perkenalkan kepada anda, yang atas tu bukan setakat suara Ejen Bakar. Apa dia boleh buat lagi? Dia boleh bagi pantun lah. Bagi pantun, Lik. 2, 3 kata lompat, mari kita makan ketupat. Suara siapa tu? Sorry. Jarjit. Dulu. Takkan dia Jarjit? Dulu dia mula-mula Upin tu ni lah suara Jarjit. Aduh, semuanya tak sama dengan muka lah. Itu hebat diorang ni, Itu orang kata karakter suara tu. Jadi Dan Ejen Bakar pula dia jadi. Ejen Bakar. Okey, Ejen cuba Bakar. Ejen Bakar. Ejen Bakar? Tunggu, kamu pencuri ya? Sebab kamu dah mencuri hati saya. Okey. Power Syafiq, memang diorang ni hebat lah bab mengalir suara ni kan. Dan bagaimana pula dengan Syafiq? Macam mana masa mula-mula awak discover, awak bertemu dengan suara yang istimewa ni? Sama dengan Ida untuk projek ni Upin Ipin. Dulu sebelum saya start tu saya audition untuk suara sing dengan Mutu untuk geng dalam geng penggemar mula kan. Upin Ipin tu. Okey. Itu first time audition lah. Lepas tu sangkut lah dari situ. Dia punya cakap biasa lain lah. Yelah, takkan nak bercakap pun suara. Apa yang nak dicakapkan? Dulu saya pergi audition. Takkan yang tu. Wow, Syafiq, macam mana nak tukar tiba-tiba suara tu, apa yang jatuh tu? Okey. Macam mana tiba-tiba nak tukar mood suara tu, Syafiq? Mood suara banyak main dekat throat lah. Ada suara ke depan, ada suara ke belakang kan. Ada suara yang macam Ida buat tadi. Dia suara bawah tu. Lepas tu dia ada suara yang tinggi Yang low. Dia semua kan otot kan. Memang dia boleh kontrol lah, kecilkan ke kan. Macam tu. Berapa lama Ida rasa Ida berlatih lah untuk sesuatu watak? Contoh, Ida dah dapat mula-mula dapat watak Ejen Ali. Berapa lama nak dapatkan that voice? That voice. Dia masa awal-awal dulu macam ada juga yang tergelincir suara perempuan kan. Tapi sebab ada kita orang punya director akan selalu dengar. Dia akan beritahu lah, Ida boleh boykan sikit tak. So time tu tak biasa. Kira dalam macam dah lepas berapa episod baru okey lah. Kira maybe 4 episod macam tu banyak kali try. Lama juga. Dia cakap macam tu tadi pun macam Ejen Ali. Sebab dia punya nak tekan tu, nak kontrol supaya tak keluar suara betul tu bukan perkara yang senang kan. Penat. Sebab lenggok dia pun lain. Sebab kalau perempuan kan lenggok dia lain kan. Bila lelaki dia kena macam tu sikit. Okey. Jadi kalau kita tengok kepada anda semua peminat Ejen Ali, filem pendek Ejen Ali Misi Juang telah memenangi anugerah seri animasi 3D terbaik di Content Asia Award 2021. Memang sangat luar biasa. Filem pendek dia tengok tu tapi impak dia lain macam bila kalau semua tu bergabung untuk bersama-sama membantu frontliner kita. Tapi kalau tengok Misi Juang tu, dia tak ada banyak suara sangat, betul tak? Tak ada. Tak ada. Dia just action lah. Dia tak ada dialog. Jadi suara lawan ni. Jadi lawan. adakah Ida dan juga Syafiq terlibat juga dalam penghasilan Misi Juang tu secara apa orang kata? Backstage Backstage-nya. Ada. Ada. Selain sebagai voice actor, kita orang juga bekerja di WOW Animation. Macam saya production coordinator di WOW. Macam Syafiq?
Saya creative director kat WoW. Lah. So, memang kita orang memang closely ni lah buat benda tu lah, PC juang. Tak dapat lah nak ambil job baru macam ni, nak jadi ejen bakar. Dah dia kerja kat situ. Agak-agak lah Syafiq, Boleh sangat. sebagai creative director, ada ya. tak watak untuk kita orang? Ada tak? Watak yang senang lah. Ada watak baru masih sentiasa ada. Nanti bila kita nak keluar season baru ke, movie baru ke, kita akan buat audition kan. So tunggulah kat social media. Ejen Haziq, ejen Muaz. Saya rasa kena sangat tu. Tak sabarnya. Saya tak sabar nak menghantarkan suara saya. Saya pun seronok juga untuk tumbangkan suara saya. Okey, Boleh lah. Ejen Sunyu. Ida. Ya. Mungkin ramai orang kat luar sana bila tengok Ida, bila tengok Syafiq, dia orang rasa macam kagum, terinspirasi, nak jadi juga orang yang berada di sebalik tabir, orang yang mengeluarkan suara untuk watak-watak kartun. So apa tips Ida untuk mereka yang baru nak belajar, baru nak ceburi bidang ni? Rasanya tips dia kena berani sebab kena pergi audition kan. So kalau malu-malu memang tak boleh lah. So kena berani pergi audition, selalu kena practice. Dia bukan takat macam keluarkan suara je tau. Dia kena belajar untuk berlakon. Sebab kalau ada suara saja, mungkin boleh, mungkin pas satu part. Tapi kalau dia kayu, dia tak boleh berlakon dekat dekat mic tu memang tak boleh lah. Sebab kita tak nampak muka. Kita hanya dengar suara kan. So kalau suara tu tak dapat nak dilontarkan dengan baik, dan tak boleh lah. Dia tak believable lah macam tu. Betul. Dan Syafiq, mungkin ramai orang tak tahu sebenarnya visual yang akan siap dulu ke macam mana, ataupun rakam dulu suara mengikut skrip? Dia dua. Ada yang kita rakam dulu, lepas tu visual akan ikut mulut, ataupun kita dah rakam, kita dah animate dulu, and then suara tu kita masuk kemudian. Mana lagi senang? Lagi senang untuk berlakon, kita rekod dululah. Sebab itu kita tak limited to animation kan, tak payah nak ikut timing apa kan. Kita just berlakon, baca skrip. Lepas tu baru animator akan ikut kita punya dialog tu lah. Tapi kalau kita yang terbalik tu, maknanya kena tengok video tu, mulut dia okey, ni banyak mana. Dia akan jadi dubbing. Dubbing. So itu challenge dia lain lah. Itu yang susah tu. Itu yang saya gagal masa tu. Yang dia orang tak ada panggil balik tu, yang tu lah. Oh, itulah. Lain 2 saat jadi seminit Sampai ke sudah dia gagal. Susah. Memang susah. Okey, Ejen Ali antara kartun kegemaran saya. Saya tengok banyak kali series dia. Lepas tu movie dia pun saya tengok banyak kali. Saya tengok Kak Wayang 3 kali, saya tak tipu. Saya nangis masa Ejen Ali dengan mak dia. Yes. Masa dia punya dapat kotak tu kan. Sedih. Okey, so nak tanya Ida lah. Ada tak perancangan untuk mempromosikan Ejen Ali lagi besar dekat luar negara, Ida? Setakat ni kalau tengok Ejen Ali dah available dekat Disney Plus, Hotstar Malaysia dan Indonesia. Dan insya-Allah nanti kita orang ada perancangan untuk memperluaskan lagi Ejen Ali dan promote dia dekat Taiwan dan Rusia, insya-Allah. Wow. Dan ditukar bahasa lah. Suara dia tak saya lah. Sebab dia akan berbahasa sana. Orang Rusia lah, orang Taiwan ke orang Rusia. Okey. Nak mencari orang sana pula untuk dijadikan talent lah. Betul. Jadi kalau kita tengok Wow Animation ni, bagaimana pula dari segi penglibatan anak-anak muda ni? Sebab kita tengok anda berdua muda, dan bakat-bakat baru ni bagaimana agaknya dari segi new generation yang akan masuk bekerja dengan anda? Tengok diorang ni berfikiran di luar kotak tak? Dahsyat-dahsyat tak macam korang? Oh, dahsyat-dahsyat. Kita memang ada banyak kita punya staff ada dari banyak ni lah, ada yang tua macam saya, ada yang ada muda, ada yang baru grad kan. Tapi memang yang muda-muda pun yang memang diorang punya style tu lain lah, lagi bold lah kira. Cara diorang animate, idea diorang kan. Okey, jadi bila orang dah tengok sesuatu yang hebat dekat Ejen Ali, orang mengharapkan kartun-kartun animasi yang akan keluar selepas ini adalah yang lagi hebat. Betul. Ya. Kan, sebagai creative director dekat Wow Animation lah Syafiq, perancangan untuk watak dan juga kartun baru tu macam mana? Dah ada ke berapa tahun punya dah? Actually kita ada production Ejen Ali Movie 2 memang sedang berjalan. Tapi kita tengok situasi pandemik lah. Kita kalau walaupun kat Hollywood diorang dah start tunjuk serentak panggung dengan streaming kan. Tapi kalau kita honestly kita rasa Ejen Ali Movie 2 ni kalau boleh keluar wayang lah. Sebab tengok movie kat wayang tu lagi feeling lagi best.
So kita orang akan tengoklah macam mana keadaan dia. Okey. Itulah. Dan bila sesuatu watak tu famous, macam Ejen Ali ni, mulalah orang nak beli beg sekolah dia. Ha. Botol air dia. Ah, Saya cuba tutup mata anak tu tapi tak boleh. Dia pilih itu juga. siap pemadam ada pemadam dia. Kan? Sanitizer pun ada sanitizer dia. Ada. Ni yang dah beli dah. Apa mask pelitup muka. Mas Kan ada daripada Durio. Itu baru. Kita dah start jual dekat e-commerce platform dengan kedai-kedai terpilih. Ada pelitup muka yang pakai buang tu, brand Durio. Okey. Sebab ada anak yang nak start sekolah kan, yang face to face sekolah. So boleh beli lah. Ini bermakna anda ni memang mengikuti rapat perkembangan anak-anak kita. Apa yang diorang diperlukan, apa yang diorang perlukan, anda akan supply. Tapi tak apa, tak ada masalah. Kita sokong produk tempatan. Cuma kan, bagaimana dari segi cabaran untuk akan datang? Sebab Hollywood ni selalunya dia memberikan satu cabaran yang lebih hebat untuk animasi-animasi yang seterusnya. Ejen Ali pun dah berada di situ dah. Jadi saya sangat suka masa filem dia tu bila yang last kali keluar hero-hero semua tu. Macam Avengers. Avengers. Saya macam ada tak memang mengambil inspirasi dari situ ke ataupun macam mana olahan idea tu? Syafiq. Inspirasi kita ambil dari banyak tempat lah. Banyak cerita yang sebab itu kita semua nak buat cerita yang kita nak tengok kan. So kita inspired by cerita-cerita yang kita orang enjoy daripada cerita Hollywood ke, cerita kat sini ke kan. So dari segi jalan cerita ada banyak yang kita dah plan nak buat dah. So dan kita pun ada announcement nak buat nanti. So kena tunggu di social media lah. Announcement besar. Follow kami di Facebook, Instagram. Sekarang yang paling baru ada dekat Telegram. So official punya account. Wah. Boleh follow. Nama dia apa? Ejen Ali. Ejen Ali official. Ejen Ali Ali_official. Yes. Ramai juga yang tertanya lah kan daripada dulu kenapa dalam banyak-banyak nama Ejen Ali yang dipilih? Kenapa tak Ejen Abu, Ejen Haziq ataupun Ejen Muaz? Ejen Haziq, Ejen Muaz tu memang dia orang takkan pilih. Okey. Kenapa nama Ali tu begitu sinonim tadi dan dikomersialkan di peringkat dunia dah nama Ali? Siapa yang decide tu? Itu kita ada banyak idea lah tapi kita punya CEO lah Encik Usama Zaid yang decide on Ali kan. Sebab Ali kan nama yang sangat staple dalam masyarakat Malaysia ni. Kalau kita tengok buku textbook kan ada selalu ada Ali Mutu Ahok kan. So Ali tu nama yang macam sangat dikenali lah. Lepas tu Ali pula, nama Ali ni macam dia dah relate dengan macam-macam tokoh-tokoh terkenal macam Muhammad Ali kan, dan kita punya khalifah pun kan. So kita sebab tu Ali lah. So masa awal-awal tu macam ramai orang tanya kenapa Ali. Tapi bila dah sekarang alhamdulillah Ali tu dah jadi nama macam kira macam household lah at least kan. Yes. Orang dah tahu dah Ejen Ali tu punya nama tu dah komersial. So Ida punya nama pun dah komersial. Kan? So kalau orang nak mengenali Ida lebih rapat, nak follow Ida punya perkembangan macam mana dah? Apa social media Ida? Saya hanya aktif betul-betul dekat IG. Dia punya handle dia NXS. Itu je. NXS. Wow. Follow cari NXX Yeah, S. Syafiq pula, Syafiq. Saya ikut yang bawah Ejen Ali punya IG lah. Oh, dia lah di sebalik Ejen Ali punya IG tu. Semua dia yang komen tu. Syafiq ni. Jadi terima kasih Ida dan juga Syafiq. Permintaan terakhir, silakan Ejen Ali, boleh tak Ejen kali kata tengoklah Borak Kopitiam. Silakan Ejen Ali. Tonton ni Borak Kopitiam. Bertindak segera. Wow. Ejen Bakar takkan nak diam je. Ejen Bakar. Ejen Bakar. Dia cakap, "Jun." Senang kerja. Okey, terima kasih Syafiq, terima kasih Ida sebab sudi bersama dengan kami. Kami salute. Terima kasih. Terima kasih jemput. Sama-sama. Wow. Oh, hebat. Okey, jadi memang banyak perkara-perkara hebat, antaranya kita nak kongsikan bersama dengan anda juga permainan game terkenal Mobile Legend. Ya, Bang Bang kini berada di kaca TV anda. Yes. Siri animasi ini mengisahkan tentang keadaan huru-hara yang telah tercetus apabila sebutir batu azimat telah dicuri. Mampukah wira-wira ini bekerjasama dan mendapatkan kembali batu azimat tersebut? Jika anda nak tahu, saksikan Legend of Dawn The Sacred Stone mulai 5 September setiap Ahad 6 petang di Bananana TV 9. Yes. Nak tahu lebih lanjut, jom kita saksikan video ini.
Huru-hara telah tercetus apabila batu azimat The Divine Stone dicuri. Ready our defenses immediately. Kini mereka harus bekerjasama demi mengembalikan batu azimat tersebut. Demons had something to do with the missing stone. Daripada permainan video terkenal Mobile Legends Bang Bang, We are a perfect team. bersedialah untuk pengembaraan luar biasa. Legends of Dawn The Sacred Stone setiap Ahad 6 petang di Bananana TV 9. Banana. Banana. Ya, itu pun salah satu segmen kartun yang kita paling suka kat Negeri Sembilan. Dan sekarang ini, ada satu lagi kartun yang anak-anak kita suka. Betul. Alif dan Sofia. Jadi bila Alif dan Sofia ni sebenarnya bila anak-anak kita tengok, kita pun belajar lagi. Kita repeat belajar terus belajar kan? Ya, kan? Dan ada satu kejutan lagi. Okey. Suara Alif tu suara perempuan juga. Ya betul Zik. Daripada tadi macam lain je. Tak percaya? Tak percaya lah. Kita bersama dengan Nurul Nazwana Mazlin dan juga Nur Intan Syuhada Muhammad Mohsan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Alif ni Sofia. Mana satu Alif, mana satu Sofia ni? Itu Alif bawah tu. Oh, okey. Boleh tak bagi demo sikit? Kita nak dengar. Alif, Demo silakan sikit. Alif. Apa-apa dialog yang ada Alif. Oh, apa-apa je. Trademark Alif lah. Oh, Alif tahu. Jujur. Oh, Alif. Sikit je kan? Sikit. Oh, bukan main sikit lagi. Itu dah dia punya trademark. Ya. Tak puas dengar. Tak buat dengar? Saya tak ni lagi lah. Dia ada nampak Pagi. suara pagi. Okey. Yang Sofia? Oh, untuk trademark Sofia. Tapi pendek jugalah sama macam Alif. Boleh. Kita orang terima. Okay. Awesome. Itu awesome. Okey, awesome. Baik. Wow. Sebenarnya kita orang masih lagi, dan Muaz lah sebenarnya yang paling terkejut apabila yang buat suara Alif tu adalah seorang wanita. Okey. Kan? Mungkin tak percaya. Nazwana boleh ceritakan, susah tak bila seorang wanita nak buat suara lelaki? Suara budak lelaki pula tu. Susah sebab cuba bayangkan. Sebab kita pun memang umur dah jauh beza dah daripada watak Alif. Jadi nak cuba jadi watak Alif tu budak lelaki yang berusia 5 tahun. Dia bukan suara je tapi macam mana emosi dia, macam mana cara-cara dia. Dia mencabar lah. Okey. Dan Intan pula, bagaimana Intan? Dari segi kalau kita tengok, yalah penghasilan suara, bila ada suara-suara sebegini, pastinya anda terokai itu orang yang tegur, awak boleh alih suara lah, ataupun awak pun sebenarnya di sebalik tabir Alif dan Sofia ni? Pada saya, sebagai watak Sofia ni macam lain daripada yang lain lah. Sebab sebelum ni pun kalau ada untuk alih suara cerita lain, selalu ambil watak adik. Tapi dekat Alif Sofia jadi kakak. So dia jadi macam sama lah juga, mencabar lah juga. Kena ada watak seorang kakak tu. Tapi kenalah watak ni dengan awak? Adakah Intan juga adalah seorang yang garang? Tak juga. Kan? Sebab Sofia sikit kan lah, sikit. Sofia kan dia ada perangai kakak-kakak dia tu. Kadang-kadang dia adalah juga masa garang dia tu. Kan kalau tengok dia punya kartun tu, kita akan nampaklah perangai Sofia dan Alif tu macam mana. Kakak kena jaga adik. Yes. Adik kan macam-macam. So that's all lah, kita nak tahu inspirasi lah Wana. Apabila bila dapat watak Alif, kan? Daripada mana Wana kira dapatkan reference? Yes. Siapa yang menjadi rujukan untuk Wana dapatkan suara Alif yang sebenar? Kalau untuk Wana sebelum masa uji bakat lagi lah, memang dah research dah awal-awal macam mana watak budak lelaki. Kalau sebelum ni kan dekat rumah pun banyak budak-budak, jadi boleh tengoklah diorang macam mana pergaulan diorang, macam mana kalau diorang bercakap dengan kawan-kawan. Dari situ dah boleh dah. Lepas tu memang tengoklah banyak animasi-animasi sebelum ni. Memang buat research lah macam mana nak jadi watak budak lelaki tu. Mereka yang mempunyai suara yang sedap ni, cakap macam ni pun dia sedap tau. Ya. Betul. Kita ni kalau dengar suara nak rasa macam balik lah. Boleh tak sekarang? Okey. Jadi Intan, kalau kita lihat juga, ya memang dah banyak episod yang telah awak buat kan. Jadi macam mana nak maintain suara tu? Sebab kadang-kadang yalah ada hari suara kita tu keluar, ada hari suara kita tu macam tak jadi sangat kan. Kadang-kadang bila record tu adakah episodnya terus banyak ke macam mana?
Kalau sekali record tu standard kita orang akan buat dalam 3 episod. Ya. And kalau buat lebih tu daripada 3 episod tu jarang lah sebab tak nak bagi penat kan. Sebab suara kadang-kadang boleh, kalau banyak sangat buat episod dia boleh jadi penat. Dia boleh jadi hilang suara tu. Untuk siapkan satu episod tu berapa lama, Intan? Kalau untuk Intan, dalam satu episod tu boleh habis dalam masa 15 minit, 30 minit macam tu. Wow, cepat Dia tengok pada durasi dia lah. Kalau durasi dia macam, cerita tu macam, kalau cerita or lagu dia lain. Macam yelah, macam Wana dia lain sikit lah sebab dia nak tukar kan. Mungkin Wana macam lama sikit ke? Kan sebab yelah suara lain Agak ambil masa jugalah, tapi memang dekat studio pun akan bantu. Kadang Wana tengok juga dulu Intan buat. Tapi alhamdulillah setakat ni okey lah. Mungkin orang nak tahu cara mungkin orang nak tahu cara rekod tu. Adakah Intan dengan Wana akan berada di tempat yang sama-sama rekod kan, berbalas dialog ataupun seorang rekod dulu lepas tu rekod kemudian? Dia akan ikut giliran. Kalau macam Wana punya call time daripada Intan, so Wana akan masuk ke dalam studio dululah. Lepas tu bila Wana dah habis baru Intan pula masuk. Maksudnya ialah sebab dia menyanyi sekali, kebolehan mereka ni bukan saja nak buat dialog tapi boleh menyanyi sekali. Iya. Wana dulu ni juara karaoke peringkat taman. Oi. Patutlah sedap. Intan tak payah cakap lah. Intan sekolah semua dia tapau. Okey, jadi mungkin ada tips. Sebab saya tengok sekarang ni di luar, ramai mereka yang mempunyai kebolehan ada suara-suara lebih ni. Maksudnya dia nak komersialkan. Jadi macam Wana sendiri, ada tak tips untuk nak menjaga suara ni? Sebab suara ni kita rasakan, alah cakap je dia akan keluar. Tapi sebenarnya kena jaga kan, supaya keluar tu bunyi sedap, cantik dan sebagainya. Macam Wana sendiri apa tips dia? Untuk jaga suara tu memang, especially sebelum rakaman tu, suara ni kalau nak jaga memang Wana elakkanlah minum yang sejuk. Dan kalau nak rakam tu memang jangan makan berat dululah. Kalau tak pun makan awal-awal dulu. Jadi sebelum rakaman tu kita dah ready dah. Suara tu pun boleh lontar lah. Macam Intan nak tanya, bila dah siap lah episod yang awak buat tu kan, bila tengok hasil dia dekat TV ke, dekat YouTube ke, apa perasaan awak? Awak rasa ada rasa macam, wah hebat juga suara saya? Rasa macam ini suara aku kan ni, rasa macam tak percaya. Macam suara kita lain daripada yang lain. Sebab kalau kita cakap dalam in real life, kita dengar suara kita macam kuat, macam suara macam lain daripada nyaring orang kata. Betul. Tapi bila tengok balik dekat adik Sofia tu, dia jadi macam suara lembut, kecil je macam tu. Rasa macam suara saya ke ni? Okey. Rasa macam tak percaya. Memang. Pernah tak macam Wana sendiri ke kan, ataupun Intan, pernah tak tiba-tiba bila dengar suara sendiri rasa tak seronok, rasa macam tak suka? Kan kita kan ada macam tu bila dengar suara, suara kita ke tu? Ada time macam tu. Ada time kan? Ada. Dia bukan tak suka lah, dia macam malu. Kalau Wana awal-awal tu memang Wana tak dengar dululah suara Wana bila dah keluar. Ambil masa lah baru Wana nak tengok balik tu. Sebab kalau saya tengok sekarang ni, Wana ni macam pemalu sikit. Betul ke Wana? Alah. Dia tunduk kat pandangan. Sebab itulah dia jual suara je. Sebab dia malu. Itulah mak kita. Okey. Jadi ini antara cabaran dalam kita PKP tak boleh nak bergerak dan sebagainya. Macam mana korang nak rekod suara ni? Sebab yalah animasi ni kena diteruskan kan. Mungkin ada cara yang Wana ataupun Intan boleh kongsikan? Cara korang sendiri dalam PKP ni macam mana rekod suara tu? Wana lah. Kalau Wana memang susah lah sebab tak ada alat-alat dia kan. Dan lagi satu, duduk dekat rumah ni dia banyak gangguan bunyi. Jadi memang kalau Wana memang tutup semua dan tunggu sunyi tu baru akan rekod lah. Memang mencabar tapi kita kena buat lah, teruskan. Betul. Intan macam Intan sendiri? Intan kat rumah ada studio ke? Tak ada. Tak ada, guna phone je. Guna phone? Guna phone untuk record dia, and then kena cari masa yang sesuai untuk tak ada banyak gangguan bunyi. Macam paling sesuai time malam lah, semua orang dah tidur kan.
Masa tu lah kita boleh bising. Betul. Lagipun tengok dia punya seat tu macam budak gamers je. Memang Intan gamers ke? Boleh dikatakan. Nampak. Okey, macam mana kalau penonton-penonton semua sekarang nak tengok Alif dan Sofia? Dekat mana je penonton-penonton boleh tengok Alif dan Sofia? Boleh tengok dekat saluran rasmi Alif dan Sofia dekat YouTube, Facebook, Instagram, Twitter dan Telegram. Dengan cerita dah ada kat Didik TV juga Ya, betul. Dan juga apps Disney Plus All-Star, betul? Betul. Jadi siapa-siapa semua boleh tengok. Ni boleh follow IG dia Alif_Sofia. Yeah. Betul. Yang bagusnya kalau Alif dengan Sofia ni bila anak-anak kita tengok kita takkan marah. Sebab banyak pengajaran di dalam situ kan. Jadi bila dia tengok gadget, dia tengok TV, biarkan. Dia belajar tu. Lepas dah tengok betul-betul muka Alif dan Sofia punya suara ni, lagi kita tak marah. Lagi kita bagi tengok. Bapak yang tak marah. Bapak yang tak marah. Okey, kita nak ucapkan terima kasih. Dan semoga berjaya kepada Wana dan juga Intan. Semoga dapat buat lama lagi suara Alif dan Sofia ni. Terima kasih korang. InsyaAllah. Terima kasih. Jaga diri, safe. Bye-bye Wana, bye-bye Intan. Okey. Kan. Happy tengok. Sampai ke sudah gelak tu. Maksudnya karakter tu Zik memang memainkan peranan untuk suara keluar kan. Kalau orang yang serius, orang yang macam dia pemalu kan. Sebab tu bila kita dengar suara tu dia nampak sedap. Budak-budak kan macam mana malu. Macam Intan cakap tadi lah, dia sendiri tengok suara tak percaya tu suara dia. Sebab kadang-kadang karakter kita boleh berubah bila kita diperlukan untuk mengubah. Betul. That's why lah kita susah sikit sebab kita dah biasa buat suara sendiri kat radio. Kita macam-macam karakter lah. Okey, kejap lagi kita akan bersama dengan Otai untuk kalau selalu tengok AJL, dengar suara dia yang bagi voice over. Lepas tu tengok Misteri Nusantara. Ada suara dia juga. Alright, ini saya rasa hari ni untuk anda yang mempunyai bakat suara yang luar biasa, memang inilah tipsnya macam-macam yang kita akan bawakan. Yes, terus bersama kami di Borak Kopitiam. Bila seseorang mempunyai suara yang hebat, dia bunyi kat sini pula. Tengok muka sendiri kat Facebook. Nak baca komen. Okey. Assalamualaikum dari Johor. Baru steady. Abang Haziq dan Abang Muaz. Mak Janggut. Napi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Ida Yusof pun ada. Ida Rayu. Yang kita interview tadi. Ada kat situ. Ada tengok juga. Ada tengok juga. Ada komen-komen, ada reply komen yang ada kat situ. Boleh komen dekat Facebook Borak Kopitiam sekarang memang ada. Dan tadi saya nak cakap sebenarnya, bila ada seseorang yang mempunyai bakat untuk bercakap. Kenapa suara dah lain ni? Jangan biarkan diri anda diselubungi misteri. Tak boleh. Okey, ada satu lagi VO yang selalu kita dengar. Macam mana? Sekarang tibalah masanya kita saksikan persembahan daripada Syamil dan Ernie. Tak boleh. Tak boleh ke? Apa yang saya tak boleh? Tak kena. Sunyo tak boleh buat AJL. Sunyo tak boleh buat AJL. Tapi ini mereka berdua legend dekat dalam dunia voice over. Kita bersama dengan Abang Zainal Arifin Ismail dan juga Khairul Anwar Azmi. Ataupun Susu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cakap waalaikumsalam pun sedap. Okey, yang ni tak buat-buat ya. Memang sedap. Okeylah. Abang Zainal. Ya, betul. Semua orang duduk menunggu. Semua orang duduk minta daripada tadi. Jangan biarkan diri anda diselubungi misteri satu. Betul bang. Betul. Kita nak dengar. Usah biarkan hidup anda diselubungi misteri. Legend. Suara bass dia tu. Ini sebab suara ni tak tidur malam. Kalau tengok iklan ke apa tak tidur malam, babe. Okey, dan kita bersama dengan Noah juga yang kalau tengok di TV3, TV9 memang suara dia lah. VO kalau promo ke apa, Noah. Bagi sikit lah untuk AJL tadi. AJL lah, Noah. Yang Muaz buat tak jadi tadi. Sila sikit, Noah. Nak mengumumkan. Sebentar lagi, Sufian Suhaimi tentunya dianugerah juara lagu. Inilah orang dia. Ya, senyum je dia buat. Okeylah, kita nak borak dengan ini orang kata otai lah dalam dunia voice over. Abang Zainal,
Memang legend daripada zaman Jejak Rasul lagi. Orang kalau tengok Jejak Rasul tu, dia dah sinonim. Betul. Dengan suara Abang Zainal lagi. So, mungkin Abang Zainal nak ceritakan pengalaman abang sepanjang buat Jejak Rasul tu kan. Bila orang duduk bercakap, suara ni je lah, suara Jejak Rasul ni. Paling sesuai Paling sesuai ni. Sebenarnya Jejak Rasul tu, dia masa tu, ketika tu dia ada satu genre baru tau. Masa tu tak ada lagi dokumentari Islamik macam tu. So Jejak Rasul tu pertama. Jadi bila kita bincang dengan tim macam mana nak buat suara tu, sebenarnya susah tau. Mula-mula kita baca macam suara macam baca berita. Sebab masa tu saya baca berita, penyampaian berita. Kemudian macam buat majalah 3. So macam mana cara dia? Jadi benda dia datang sendiri, dia evolve sendirilah. Bila balik, bila dapat feel tu kat lokasi tu, bila baca ayat Quran tu, dia jadi sendiri sebenarnya. Dia terjadi dengan sendirinya. Okey, dan kalau kita lihat juga Noah ni macam kalau saya kawan satu kelas dengan dia, jujur saya cakap, masa satu kelas dulu saya tak nampak pun bakat dia dalam bidang voice over ni. Dia pun macam tak minat sangat, dia lebih minat produce program kan. Jadi Noah sama tua rupanya kau. Jadi macam mana Noah masa mula-mula explore, sebenarnya ada kelebihan suara tu? Sebenarnya betul lah macam cakap Muaz dulu, time belajar saya tak berapa sangat minat ke arah bidang seni suara. Kita lebih ke arah jadi seorang producer. Tapi masa dulu kita bekerja di TV3, memang jadi satu tanggungjawab sebagai seorang penerbit ataupun producer untuk tahu serba sedikit. Selain directing, buat script everything, kita kena tahu serba sedikit tentang voice over ataupun hosting. So ambil inisiatif tu, langkah tu untuk tahu serba sedikit supaya kita nak guide orang, kita pun tahulah dia punya basic dia. Dan lepas dah belajar-belajar tu jadi minat, terus jatuh cinta sampai sekarang buat voice over. Yes. Okey, nak tanya Abang Zainal. Program pertama ataupun iklan pertama sekali yang Abang Zainal buat voice over. Asalnya iklan minyak but-but lah. Okey, kita kecil lagi masa tu. Kau pernah dengar iklan but-but? Tak pernah. Tak, sebenarnya saya masuk ke bidang ni menerusi pembacaan berita sebagai penyampai berita. Jadi biasanya dulu tu penyampai berita tu antara kriteria dia antaranya ialah mempunyai sedikit base lah. Oh, tu dia. Jadi memberi sedikit authority lah ketika itulah. Sebab tu di kalangan pembaca perempuan wanita pun masa tu base tu diambil kira juga. Contoh macam kawan-kawan kita macam siapa yang boleh sebut Wazali Aradhi, masa tu kalau you tengok balik kan dia ada ciri-ciri tu sedikit. Okey, dan Noah mungkin boleh explain dengan kita lah, sebab Noah pun ada buat coaching untuk suara ni. Ada orang kata kalau kita nak keluarkan suara ni menggunakan perut, dan ramai yang tak faham macam mana nak keluarkan suara daripada perut, sebab kita rasa semua suara boleh tekak ni kan. Mungkin Noah boleh kongsikan sedikit tips untuk kita semua. Itulah dulu masa awal-awal saya buat voice over pun saya pun pening kan, dalam perut ada suara ke? Tapi sebenarnya along the way masa kita buat voice over tu, sebenarnya suara dalam perut ni adalah bila kita kita nak masa nak buat voice over tu, buat recording tu, memang kita kena kalau saya akan tekan sedikit, macam kita tengah inhale. Bila kita tekan sikit dan suara tu akan keluar daripada dalam perut ni. Bila voice over ni bukan bercakap macam bercakap biasa. So once you nak record, memang you kena, kalau I tekan sikit perut tu, kan macam tarik nafas dan baru lontarkan suara. Nampak? Masa dia cakap lontar tu dia guna suara diaphragm. Oh, dia panggil diaphragm. Lah, baru ingat. Excited. Baru ingat sambil sebut tu. Okey, Abang Zainal, kalau kita tengok kan, difahamkan juga kalau mereka yang ada bakat dalam bidang suara ni, mereka ada macam ada group, ada casting yang boleh letakkan suara kita. Lepas tu suara kita ni akan dipilih. Macam Abang Zainal sendiri ada menyertainya? Ada, kita satu, ini bukan iklan lah, ini untuk pemberitahuan. Memang satu guild lah, GUILD, persatuan ni, yang mana kita masukkan nama kita dalam tu, kita daftarkan, kita bayar yuran, dan dalam tu ada banyak sebenarnya bakat-bakat suara di belakang tabir ni yang kita tak pernah nampak bermuka dia, tapi suara-suara mereka dapat kedengaran dalam iklan, suara buat jingle dan sebagainya. So kalau siapa yang ada bakat dan rasanya yang nak cuba pun boleh, daftar saja. Kemudian nanti masukkan you punya contoh, mana-mana produser yang nak dengar suara orang Melayu ke, India ke, Cina ke, English ke, dia akan browse through dan dia akan pilih lah. Kalau ada rezeki, you dapat lah. Tapi saya bercakap aja, saya sendiri pun tak bawa sampel. Saya bagi tahu saja peluang. Abang sebab nama tu dah mahal. Dia sebut nama dah tahu tak payah sampel lah.
Tak tahulah. Ni ambil terus lah Abang Zainal ni. Okey, Nuah, saya buat AJL 34, 35, Nuah juga yang VO dua-dua, betul tak? Betul. Kan, saya memang selalu kacau Nuah. Masa tengah buat VO tu saya selalu kacau dia. Saja. Nak bagi kalau kau nak bagi dia salah sikit lah. Dia live ke record tu? Live. Oh, dia live. Okey. So Nuah, pernah tak tersalah? Weh, jangan. Bahaya. Haziq tahu benda tu kan kalau live show. Saya rasa Abang Zainal pun tahu. So live show ni, kalau boleh kita avoid lah. Tersalah sebut, tersyasyul orang kata kan. So memang sebelum nak live tu, kita nak baca that script tu. Gangguan ke apa benda semua tu macam Haziq ni, kita kena ignore, kena fokus. So by the time bila producer dah kata okay 3, 2, 1 and go live now, kita terus bagi full blast lah. So memang kena fokus. Tapi memang tak pernah tersasul Alhamdulillah so far tak pernah lagi lah. Alhamdulillah. Aziz, cuba dia tanya apa tips? Dia mesti ada tips tu. Itulah. Abang Zainal sendiri tanya dekat Nuah ni, apa tips dia? Sebab satu orang ramai nervous kan, lagi orang tengah bersorak kan. Saya punya tips dia kalau nak live ni sama je macam kita live hosting ke apa. Saya takkan masa saya nak baca skrip tu, saya takkan pandang mata semua orang. Saya akan pandang hanya skrip tu saja. Sebab bila kita, contohlah 5 second before nak live tu, kita punya mata melilau, kita tengok mata Haziq lah contohnya kan, yang dia duduk bahan kita tu. Automatically dia akan ganggu kita punya mentality, emosi kita tu yang bila baca tu dia tersasul. So by the time lagi 10 second atau 5 second nak live tu memang fokus pandang skrip je. Tak nak pandang langsung mata semua orang. Nanti nak ada. Maksudnya Abang Zainal, dia punya tips, avoid Haziq. Tu je. Yelah. Dia tengok Sherry tak apa, tengok Aziz jangan. Tengok Aziz habis. Okey, Abang Zainal, kita tahu Misteri Nusantara adalah satu rancangan yang menjadi fenomena. Orang pertama yang buat benda macam tu kan. Orang pertama yang buat dan orang tu je buat boleh jadi. Okey, masa tu ketika tu saya tengah buat Jejak Rasul. Jadi tiba-tiba dapat job, dapat tugasan tu buat Misteri Nusantara, cerita tahyul, cerita khurafat. Jadi bila saya mula-mula baca, bila kita tengok balik, ini macam Jejak Rasul ala khurafat. tak boleh. Masuk balik. Saya dengar sendiri, ubah balik. Jadi kita buat macam mana ya? Jadi kita cubalah. Nyi Roro Kidul. Buat macam suara takut sikit. Jadilah kita maintain macam ni. Jadi benda tu kita test. Okey. Jadi abang bila kadang-kadang kita ni pun tak tahu bakat yang kita ada, kita test dan jadi. Sekarang ni bila abang dah sampai ke satu tahap, orang dah jadikan abang sebagai idola. Bila ada orang datang, ada tak orang nak menimba ilmu dan sebagainya. Jadi abang sendiri dah tahu dah kalau ada orang datang, dia ni tak ada bakat tapi dia nak belajar. Apa nasihat abang? Okey, begini. Dia untuk orang sangka kita ni talent voiceover ni simple. Sebenarnya kita mesti gunakan juga sedikit ni lah. Bila kita dapat skrip tu, kadang-kadang skrip yang kita terima tu, contoh pertama, skrip tu maklumat dia salah. Jadi kita mesti tegur orang tu, maklumat dia salah, boleh tak saya ubah? Kadang-kadang dia boleh ubah kerana dia nak yang tu. Yang tu kita buat sajalah. Yang pertama. Yang nombor dua, kadang-kadang bila dia tak ada bakat, tapi dia nak belajar, kita boleh ajar. Macam penyanyi lah. Dia nak menyanyi, tapi suara dia macam ada suara ni sikit. Pulanglah pada dia cuba. Kadang-kadang ada orang nak talent yang suara kecil, suara nyaring, bergantung pada kehendak. Betul tak Nuah? Betul. Nuah pun ada buat kelas sekarang ni kan. Nuah ada buat satu macam bengkel. So Nuah mungkin boleh ceritakan macam mana datang inspirasi dan juga idea nak buat bengkel tu Nuah? Sebenarnya benda tu jadi tahun lepas masa PKP. Saya pun tak tahu Aziz Muaz, kita main post je video kita buat voice over dekat social media. Suddenly ramai pula bertanya nak buat voice over everything. So kita pun start lah kita punya kelas VO tu, ada Nuah Storyteller tu. Tapi sebenarnya bila ramai dah nak start belajar ni, antara soalan-soalan yang diorang tanya adalah nak buat voice over, suara kena sedap ataupun suara kena sesedap Abang Zainal ataupun tidak. Tapi tadi macam Abang Zainal cakap tu dah betul lah. Sebenarnya suara sedap tu for me subjektif. Sebab dalam voice over ni, betul Abang Zainal cakap, ada jenis-jenis suara. Karakter macam suara kartun tak perlu suara sedap sangat pun kan. Yang penting you kena pandai bermain dengan you punya karakter. So benda ni very subjektif. Suara sedap advantage. Kalau suara tak sedap pun ada kategori untuk you. Tapi yang paling penting kena minat. Kalau tak ada minat memang tak boleh pi. Lepas tu kan nak buat VO ni dia
tak perlu kisahlah macam mana riak muka kita masa tu. tak sebab ramai orang komen juga Noah punya muka memang kena macam tu kan. Betul, tak boleh buat muka normal. Kenapa dia kena macam ni? Kenapa kena macam tu lah? Betul babe, sebab kat social media orang kata kita ni buat voice over sambil menari kan. Tapi rasanya siapa yang VO talent tahu benda tu kan. Voice over ni bukan sakat lontarkan suara, you kena main dengan face expression dan body movement, baru feel tu sampai. Maksud pergerakan badan tu adalah bila kita nak keluarkan emosi. Ada certain orang gunakan badan, ada yang guna tangan, ada yang kalau VO tu sampai kena emosi sedih sampai menangis lah macam tu. So that is actually salah satu teknik bila nak buat voice over. Setiap seorang talent ada teknik-teknik lain lah. Okey, Abang Zainal. Ya. Abang dah lama dah dalam bidang ni. Abang memang dah banyak dah genre voice over yang abang pernah buat. Yang paling abang suka lah, yang seram ke, yang serius ke, yang kelakar ke? Yang mana satu yang paling favourite abang lah? Sebenarnya semua tu favourite juga. Kadang-kadang semua favourite. Maknanya dia setiap satu tu kita akan masuk kita punya acuan. Bila buat misi Nusantara macam ni, automatik. Islamik macam ni, baca ayat Quran macam ni, baca berita macam ni. Kan? Tapi saya nak beritahu lah, yang paling penting sekali, apa yang kita cakap tu sampai kepada penonton. Dan kadang-kadang bukan kita punya tugas tau. Itu Allah punya kuasa. Jadi saya ingat guru saya yang pertama dulu cakap macam tu ialah arwah Abang Del, Mahathir Lokman. Apa dia kata? Dia kata, "Dek, you baca ni, orang akan faham aku baca. Apa yang you cakap? Doa Nabi Musa tu, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli." Itu yang dia ajar saya. Yang itu saya pegang sampai sekarang. Dan saya pun bagi tahu pada mereka yang nak belajar, peganglah benda tu. Wow, saya sebenarnya bangga bila dapat interview Abang Zainal pagi ni. Saya boleh tahu benda tu. Saya boleh dapat ilmu baru. Sebab kita junior-junior. Yeah. Betul lah. Betul lah junior kan. Jadi baru ni. Okey, Noah pula mungkin ada sedikit nasihat kepada mereka semua Noah yang kalau kita tengok ialah Abang Zainal dengan cara dia tersendiri, Noah dengan new generation dengan media sosial yang ada, orang pun dah mula mengenali awak. Bagaimana satu tips lah untuk mereka yang nak mencuba ni? Pada saya untuk bidang voice over ni, benda ni memang kena minat dan juga usaha. Kalau kita tengok dari zaman-zaman dulu kan, dulu kalau nak jadi VO talent jadi host bukan mudah, kena pergi audition. And then dulu zaman tape kan, ingat Abang Zainal kan, kita nak record pakai tape. That's why orang selalu guna one take kan, sebab memang kena one take. Kalau salah dia kena rewind balik tape tu. Ingat lagi zaman dulu, sekarang dah mudah dah. Tapi memang kena minat, usaha, dan rejection tu is very important. Ini bila nak buat kena reject, dah tak nak buat lagi lah. Terus macam memang Abang Zainal je dapat job. No, Abang Zainal is there because of dia go through step by step tu. Kan, practice everything. So for me, minat dan juga usaha, dan kena sentiasa percaya dengan konsep of rezeki. Setiap seorang ada rezeki dia masing-masing. Ya, jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada Abang Zainal Arifin Ismail dan juga Khairul Anwar Azmi yang telah pun bersama dengan kita pagi ini menceritakan mengenai pengalaman menjadi suara iklan, suara program. Wow, daripada dulu lagi legend. Betul. Kita akan pasti merindui suara-suara anda dan kita akan tunggu suara-suara anda. Terima kasih. Stay safe untuk Abang Zainal dan juga Noah. Thank you. Alright, dan sekarang ni Haziq, kita nak tengok ada orang yang boleh tiru gaya suara-suara ni semua. Ada. Betul ni. Awak ke? Bukan, orang lain lah. Orang lain ni kalau saya tiru suara artis mana? Tak tahu. Tak tahu artis mana boleh. Okey, jom kita tengok. You make me feel so young. You make me feel that spring has sprung. Menyanyi merupakan satu seni lontaran suara yang memerlukan bakat dan latihan konsisten. Pasti ramai yang ingin menyanyi semedu suara Datuk Seri Siti Nurhaliza, selunak vokal Jacqueline Victor dan ramai lagi. Tetapi, ada juga individu-individu yang mempunyai bakat luar biasa, iaitu kebolehan untuk meniru suara. Mungkin ramai yang mengenali dengan individu ini. Siti Shower atau nama sebenarnya Muhammad Nur Adam Zikril. Anak jati Perak ini mula dikenali disebabkan nyanyiannya yang seakan-akan suara penyanyi nombor 1 negara, Datuk Seri Siti Nurhaliza. Bukan penghalang
Pemuda berusia 20 tahun ini dikenali ramai, malah turut dijemput untuk membuat persembahan nyanyian. Fikri mula dikenali apabila videonya meniru nyanyian 12 penyanyi terkenal tanah air tular di media sosial. Anak kelahiran Sungai Perak ini mampu meniru suara persis Datuk Jamal Abdillah, Datuk M. Nasir dan Datuk Awi. Kilauan bintang berkeli-keli di langit tinggi dan cahaya menari-nari di langit biru. Tidaklah dapat menceramkan perasaanku yang merindukan kehadiranmu kasih. Bakat luar biasa yang ditunjukkan oleh Fikri telah menarik lebih daripada 400,000 tontonan dan 10,000 interaksi butang like di media sosial. Bila menonton filem Bollywood, pasti kita akan dihiburkan dengan lagu-lagu romantik yang merdu dan mengasyikkan. Vokal yang tinggi serta lenggok suara di dalam filem Hindi pasti suka untuk ditiru. Tetapi tidak bagi Nadia Farshad. Penyanyi daripada kumpulan Dilhan Naris ini boleh menghasilkan nada suara yang sama dengan penyanyi Bollywood terkenal seperti Lata Mangeshkar, Asha Bhosle dan Alka Yagnik. Yang terakhir ialah seorang pelawak, Daniel Zaini. Tidak asing dalam kalangan peminat. Anak kelahiran Bayan Baru Pulau Pinang ini mampu meniru gaya selebriti tempatan mahupun luar negara. Apabila syawal dah tiba, Hari Raya disambut dengan terlajar laris. Menggunakan konsep lawak impersonate atau penyamaran sudah menjadi identiti Daniel ketika membuat persembahan. Selebriti terkenal seperti Chef Wan, Datuk Jamal Abdillah dan Datuk Yusof Aslam antara watak yang sering ditiru oleh Daniel. Harum semerbak kasturi indah mewangi cantik rupa parasnya puteri senang mayang. Berbakat semuanya yang boleh membuat banyak suara ni adalah seorang yang berbakat. Jadi antara yang boleh buat banyak suara juga, yang boleh alih suara yang daripada perempuan boleh buat suara lelaki, antaranya adalah watak kartun. Okey, sebab kita semua sudah maklum dah dua watak kartun yang wataknya lelaki tapi dialih suara oleh wanita. Dan seterusnya kita nak bersama dengan Bobo Boy pula. Nak tahu tak? Yang Bobo Boy ni pun suara perempuan. Ya betul. Apa lagi awak tak percaya? Daripada tadi kita dah tunjuk dah. Takkanlah suara Bobo Boy tu suara lelaki lah. Suara perempuan ni, Nur Fatia Dias. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tu Bobo Boy. Lepas tu awak tu ada Fang, Tristan Wong. Hai Tristan. Hello, good morning. Morning. I ingat Naruto tadi Tristan. Okey, kebetulan saya tak tahulah kan kenapa agaknya suara-suara ialah animasi ni ramai wanita untuk watak lelaki ni. Jadi kita bersama dengan Nur Fatia ni. Fatia, macam mana agaknya masa mula-mula awak pergi casting tu? Watak ni awak dapat untuk membawakan watak lelaki tapi dengan menggunakan suara awak. Okey, sebenarnya Tia gelarkan diri saya Tia. Ya. Sebenarnya Tia pergi casting tu, Tia nak jadi pelakon suara Yaya. Okey. Macam lepas tu tapi sebabkan suara Tia ni macam besar, macam bukan budak perempuan yang comel-comel tu, macam budak perempuan lebih kepada yang suka main bola. So tu yang macam dapat jadi suara Bobo Boy. Masalahnya Tia cakap biasa pun macam Bobo Boy. Memang Tia sebenarnya tak ada tukar langsung, memang terbaik. Sama je. Okey, bila awak keluar tu ada tak orang macam macam kenal lah suara akak ni, tapi di mana ya? Adalah, ada yang betul-betul minat tu diorang boleh perasan. Macam Tristan, awak pergi casting memang untuk watak Fang ke?
Tak, mula-mulanya saya pergi casting untuk Boboiboy versi Inggeris. Okey. Lepas tu sudah dapat. Tapi lepas tu suara saya dah kasar sikit. So lepas tu tak boleh lah dapat Boboiboy lagi sebab suara dia memang macam budak-budak sikit. Lepas tu dapatlah saya watak Feng ni. Dan orang tengok watak Feng ni handsome tau. Feng ni kira macam mula-mula macam antara orang yang boleh lawan Boboiboy lah. Okey. Kan, dia kompetitor lah kan. So macam mana Tristan nak bawa Feng tu? Nak bawa watak arrogant. Feng ni arrogant tau. Memang. So watak Feng ni saya dah lakon banyak tahun dah. So memang dari mulanya semua tu the audio director mereka semua ajar saya macam mana nak buat sebab dari mulanya tak banyak experience. Lepas banyak praktis, banyak pergi studio nak buat sikit dah tahu macam mana nak buat lah. Dah tahu. Yelah, orang kata daripada pengalaman barulah kita boleh belajar, betul tak? Betul. Ya. Dan macam Tia sendiri pun kalau selain daripada Boboiboy, sebelum ini ada tak watak-watak lain yang awak bawa kan? Sebab ini adakah percubaan kali pertama? Tak, sebelum ni masa Tia Darjah 1, Tia pernah pegang watak sebagai Upin dan Ipin. Oh. Ya, betul lah. Dia pernah jadi Upin Ipin? Pernah. Yang first generation lah? Betul. Kira Tia dah menceburi bidang voice over ni dah almost 15 years dah. Apa? Daripada Darjah 1 Betul. Wow. Okay. Tia boleh buat lagi ke suara Upin Ipin? Tak tahu. Cuba try Tia, nak dengar. Macam mana? Tia kena kepit lah. Kalau ni Tia kena kepit. Okey, kena kepit tu. Hai, nama saya Upin. Betul. Jadi ke? Jadi. Tapi kan hebatnya suara Upin Ipin ni, dia boleh generation yang lain boleh ganti suara yang sama. Yes. Kita pun tak perasan kalau Tia tak bagi tahu dia ada yang pertama. Sekarang tukar orang lain dah. Dah berapa banyak orang? Rasanya 3-4 orang dah yang pernah buat suara Upin Ipin Tia? Buat masa ni 2 orang kot Tia rasa lah. Oh, 2 orang baru 2 orang. Okey, ya. Adik yang kita tengok yang kecil tu sekarang dia dah besar dia. Sampai sekarang dia buat lagi. Okey. So, Tristan. Bila awak menjadi suara voice over, awak berada dalam dunia tu. Awak kena berada dalam cerita tu. So, bila buat sesuatu casting buat sesuatu voice over tu, apa je dia punya tips sebelum nak buat tu? Macam mana nak hilangkan suasana yang sekarang untuk masuk dalam dunia kartun tu? Saya rasa ini sama je dengan pelakonan dalam real life ni. Dengan real life dengan kartun ni sama je. So you memang kena put all your emotion into what the character you're playing. You cannot just cannot act like you are the person. You are Fang. Fang is me. I am Fang. You're not thinking like, oh, saya berlakon Fang. Sekarang saya adalah Fang. So memang you kena bagi tahu sendiri, oh sekarang saya adalah karakter ini. Saya akan I will voice over it how I will do it in real life. Yeah, dia macam berlakon juga kan. Macam kita berlakon cuma ni tak nampak muka kita, hanya menggunakan suara. Jadi Fang, adakah awak buat voice over ni sepenuh masa ataupun awak sebenarnya ada kerja-kerja lain yang dilakukan? Buat voice over ni I pun dah lebih 10 tahun. Mula dari umur 9. Kalau animasi tak banyak, tapi lain-lain buat recording untuk commercial, PSA macam tu. Yes. Awak lebih kepada English punya commercial lah, Tristan. English ada, Chinese ada, Malay ada. Wow, power. 10 tahun tau pengalaman Muaz. Tu yang kita tak gambar dia daripada dia kecil tadi tu. Sampai besar. Sampailah ni. Yeah. Okey, macam Tia. Bila Boboiboy ni akan besar tak? Tia pun tak tahu. Tapi kalau kita tengok daripada Boboiboy yang season 1 memang dia membesar lah. Suara Tia pun tak tahu. Naturally ikut je. Umur dia nak besar, suara Tia pun macam besar je sendiri. Kan macam kalau Tia kiranya nak kena buat suara Boboiboy ni kan,
Bagaimana dengan mood? Kadang-kadang kan, yelah dia ada bergaduh, ada kelakar dia dan sebagainya. Jadi benda tu kena ada mood. Adakah sukar juga kadang-kadang bila awak dah cuba buat pun tak sampai juga macam apa yang dimahukan? Okey, kalau macam dulu, kalau macam contoh bergaduh yang memang contoh ada orang tutup mulut dari belakang, memang akan ada orang yang betul-betul buat dekat TR. Memang kita memang betul-betul kena in character, cuma macam macam abang cakap tadi, kita tak nampak muka je, tapi kita dekat dalam studio ni berlakon macam betul-betul. Cuma kalau sekarang ni nak cakap susah nak dapat tu tak adalah, sebab dah lama kan buat. So dah biasa je lah. Kalau gaduh, okey, kita terus tukar mood kita macam kena macho-macho sikit, terus macam boy halilintar, terus macam kena garang sikit. Itu je lah. Dia dah faham karakter boy tu sendiri. Betul. Okey, Tristan, TR pernah buat Upin Ipin. Okey, mungkin ada kejutan juga daripada Tristan, yang mungkin Tristan pernah buat suara tu tapi orang tak tahu. Kartun mana? Yang saya sebut tadi lah, yang versi Bobo Inggeris tu. Tapi tu period dia pendek sikit, so I rasa tak banyak orang tahu kot. Tu je. Okey, maknanya dalam English awak adalah Bobo Boy? Yep. Dulu. Maknanya dia pernah jadi suara Bobo Boy juga. Memanglah, maksudnya macam yang pernah dilakukan. Jadi macam Tristan sendiri ada tak tips? Kalau tadi kita tanya semua tips kan? Macam awak sendiri, apa yang awak lakukan untuk nak maintain suara tu, momentum, supaya tak sakit tekak Tristan? Bagi saya kalau nak sebenarnya I pun tak ada macam apa rutin nak jaga suara ke apa. I memang kalau mereka cakap datang studio nak record, pergi sana jalan je. Mula buat je. Memang tak ada apa rutin. Ini memang dah sebagai habit sudah. Orang kata talented. Bila dah talented tu senang je buat kerja, betul tak Tristan? Malu dia. Okey Tia, awak dah lama dalam industri voice over, tukar alih suara semua. Apa nasihat awak dekat generasi muda yang bila nak masuk ke dalam industri voice over, nak mengalih suara ni? Untuk mereka, bagi 1-2 tips lah Tia. Bagi okey. So pertama, try cuba untuk guna suara sendiri dulu. Kan? Guna suara sendiri tu supaya macam kalau memang kena dengan karakter yang awak cuba tu, kira bonus untuk awak. Tak ada macam penat-penat sangat nak kena kepit ke, nak kena apa ke. Lepas tu kedua, jaga suara. Dia pun tak tahu, sebab ni macam itulah, macam anugerah lah. Macam tak semua orang boleh dapat, tapi kalau suara awak tu macam unik ke apa, boleh try. Yes. Okey. Kita nak ucapkan terima kasih kepada TR, terima kasih kepada Tristan yang sudi bersama dengan kita. Yang mereka ni pun sebenarnya legend otai dekat dalam industri itu sendiri. Yes, Jadi all the best untuk awak berdua. Terima kasih. Thank you atas cerita yang telah pun dikongsikan. Jadi kepada anda semua, jangan lupa untuk menyaksikan Bobo Boy Galaxy pada hari Sabtu 11 pagi di TV3. Setiap Sabtu tahu, jangan lupa tengok tahu. Dengar suara TR, dengar suara Tristan dalam tu. Cari Fang, cari Bobo Boy. Thank you Tristan, thank you TR. Okey, jadi Zik, kejap lagi kita nak bersama dengan seseorang ni. Dia ni pun dahsyat juga. Wow, dia boleh tiru suara macam-macam penyanyi. Pernah tengok video dekat TikTok? Benar. Saya best, memang kagum. So dia boleh tukar suara tu sekejap terus boleh tukar. Kalau macam dia, panggil show senang. Kan? Jangan dia bersama 5 artis tapi satu saja penyanyi. Ya, siapakah dia? Kita akan bersama dengan dia di Borak Kopitiam TV3. Seperti yang kita janjikan tadi, kita akan bersama dengan seseorang yang sangat berbakat. Dia kalau nyanyi sekali boleh buat 5 suara artis terus. Luar biasa, ni bakat yang telah pun diberikan. Jadi dia mula viral dan diperkatakan apabila menyanyikan lagu Datuk Seri Siti Nurhaliza. Lepas tu Jacqueline Victor, Dayang Nur Faiza pun ada nyanyi juga. Tu cakap kalau panggil seorang nyanyi untuk 5 penyanyi kan untung. Ya, kita persilakan Elizabeth Tan. Hai. Biar betul Elizabeth Tan. Okey, mana selamat pagi sayangku? Selamat pagi sayangku. Amsyah Lee, apa khabar Amsyah? Sayang. Okey, kita nak dengar suara Amsyah, betul lah. Ni suara kita borak-borak. Amsyah okey, Amsyah sihat?
Ya, Alhamdulillah sihat. Memang suara dia suara halus lah. Suara dia halus kan. Tapi Amsyah, mana datang idea nak buat konten suara banyak-banyak artis ni Amsyah? Awak memang dah tahu lama ke awak memang ada bakat tiru suara artis ni? Alhamdulillah, saya sebenarnya suka menyanyi masa kecil-kecil dulu. So, saya suka menyanyi tu adalah macam nak menyanyi dengan suara lain. Macam tu. Okey, jadi bila awak buat suara lain tu, awak ingat lagi tak suara pertama penyanyi awak tiru yang lepas tu orang kata, samalah. Dan awak pun rasa, inilah sebenarnya. Siapa? Penyanyi pertama yang saya tiru, hai, nama saya Alhamdulillah Haribu. Datuk Seri Siti Nurhaliza. Semua wajib tau. Kalau orang boleh tiru suara Datuk Siti, maksudnya dia dah happy dah tu. Yang lain akan ikut je kan. Okey. Saya pernah komen tau dekat video Amsyah. Saya suka dengan dia punya konten tu sebab saya boleh gelak, saya boleh enjoy. Betul. Sebab dia boleh tukar suara tu sekejap je. Susah tak Amsyah nak tukar suara tu in 5 second terus tukar suara? In 5 second, kalau in 5 second tu macam cepat sangat kan. Maybe tak akan ambil nafas sikit ke untuk tukar macam tu lah. Pernah tak tersalah suara kan? Macam nak buat suara Elizabeth Tan. Tersalah suara banyak kali. Tu bahaya kat atas stage nanti orang suruh nyanyi, okey, Siti Nurhaliza keluar lagu Elizabeth Tan kan, DJ lain pula. Jadi betul. Okey, sebelum PKP dia awak viral sebelum PKP lagi kan. Jadi awak pernah tak dapat persembahan atau jemputan persembahan, buat persembahan nyanyi? Selalu kalau kat media sosial tak ada masalah, semua boleh nyanyi sebab tak ada orang lain, tak malu. Jadi awak pernah tak kat atas stage nyanyi untuk suara orang lain? Pernah. Saya pernah buat event dinner menggunakan suara Datuk Seri Siti Nurhaliza masa tu. Satu lagu full? Apa dia? Satu lagu awak nyanyi full? Satu lagu full saya nyanyi. Okey, nak tanya Amsyah. Tok T tahu tak? Amsyah rasa maybe lah Datuk Seri Siti Nurhaliza tahu kot. InsyaAllah. Dia tahulah, benda dah viral. Kan, dia pun tak nak layan sangat sebab nanti takut Amsyah ambil job dia. Okey, dan untuk pengetahuan anda semua, Amsyah dah ada lagu sendiri. Alhamdulillah. Okey, lagu sendiri guna suara siapa? Lagu sendiri guna suara siapa? Lagu sendiri, yang ni tak guna suara siapa, tapi Amsyah menggunakan teknik suara perempuan lah, suara feminin dalam lagu tu. Oh ya. Okey, macam mana boleh dapat idea dan juga lock untuk guna suara feminin tu? Amsyah sebenarnya memang orang kenal dengan suara meniru suara perempuan kan. Okay. So bila orang kenal, ni Amsyah Lee yang menggunakan suara perempuan tu. So bila Amsyah terfikir balik, boleh gunakan ni untuk trademark untuk lagu Amsyah sendiri. Tapi Amsyah memang ada suara sendirilah. Memang suara sebenar Amsyah macam ni dan Amsyah boleh menyanyi dengan suara yang macam ni juga sebenarnya. Okey, Amsyah ceritalah sikit pasal lagu Tak Mungkin ni. Siapa yang buat? Cerita dia pasal apa? Lagu Tak Mungkin ni dikompos oleh Abang Ikhwan Fatana bersama beliau, Wan Saleh. Dan cerita lagu Tak Mungkin ni, dia cerita tentang seseorang yang macam Amsyah nak menghargai orang yang baru masuk dalam kehidupan dia. Wah, okey, saya nak dengar sikit part chorus boleh tak? Kalau tak keberatan Amsyah, Suara sendiri lah, suara sendiri. Suara yang dia gunakan untuk single ni lah. Okey. Tak mungkin aku mengenal cinta setia tanpa belayan kasih darimu. Ni Indah Ruhaila ni. Ya, itu memang tak guna suara artis mana-mana pun. Itu suara dia tu. Suara dia sendiri. Tapi ialah saya. Unik lah maksudnya dia kan. Amsyah lepas tu suara begitu orang akan tertanya-tanya kan. Tak mungkin suara dia ni. Okey. Boleh tak menyanyi suara garau, suara jantan? Ambil satu lagu lelaki yang awak nyanyikan guna suara lelaki. Lelaki lah. Ada tak? Kalau lagu saya boleh. Macam lagu awak tapi awak tukar suara lelaki. Boleh. Boleh Amsyah. Kita nak dengar. Tak mungkin aku mengenal cinta setia tanpa belayan kasih darimu. Dah Elizabeth Tan. Last kali Elizabeth Tan masuk. Tadi awal Kaibaha. Dia ada macam Kaibaha sikit. Macam ada Kaibaha sikit kan. Oh, hebat.
Bila. Tapi maksudnya sedap jugalah. Suara awak ni memang sedap lah. Ni anugerah yang hebat lah. Muaz, once benda dah masuk dekat social media, akan dapat macam-macam komen. Betul tak Amsyah? Ada komen yang positif. Komen positif Betul. memang banyak. Saya sendiri pun kalau tengok memang banyak komen-komen positif. Tapi ada juga yang bagi komen-komen negatif. Kan ada yang kata, kenapa lelaki buat suara perempuan? Kenapa itu? So, apa komen Amsyah bila ada komen-komen macam tu? Amsyah sebenarnya tak marah pun kalau orang komen negatif tu, sebab Amsyah ambil komen negatif tu sebagai satu, orang kata, cabaran lah untuk Amsyah, sebab Amsyah menggunakan suara yang macam tu dan mungkinlah tak ada sesiapa lagi yang buat suara macam tu. Then Amsyah ambil risiko ni untuk cabar diri Amsyah sendiri dengan komen-komen negatif tu. Okey, jadi ada orang juga bertanya, bagaimana Amsyah mendapatkan momentum ataupun dia punya semangat Datuk Seri Siti Nurhaliza apabila menyanyikan lagu Siti? Adakah membayangkan awak ni Siti Nurhaliza di atas stage ataupun no? Fikir je Siti, maksudnya keluarlah suara Siti tu. Kalau selalunya kalau orang order macam Siti Nurhaliza satu, so macam kita macam Andre, so terus dia terus masuk dia punya roh. Masuk terus. Okey, saya ada satu request lah. Apa? Tak tahulah awak boleh bawakan, tak boleh lagu Siti ni, Diary Hatiku. Awak boleh tak? Awak tahu lagu tu kan? Kekasih ya. Boleh tak awak bawakan sikit? Wah, dia request. Suara beliau yang sekarang Amsyah tak pandai. Kalau suara dia dulu Amsyah boleh. Okey. Macam mana tu? Tulis nama aku di dalam diary hatimu. Okey, lock. Yang ni lock. Kalau teringin, kontak je Amsyah nanti. Betul. Sedap betul. Pandai Amsyah sebab lagu tu lagu awal Datuk Siti. So suara dia memang berbeza lah kan masa tu. Maknanya Amsyah buat sesuatu, Amsyah kaji dulu. Amsyah sebenarnya dengar dulu betul-betul dia punya, ada pernafasan dia, ada teknik yang semua artis guna. Amsyah tribute daripada pendengaran Amsyah sendirilah. Ingat bukan buat konten sesaja, main seberono je. Bukan, dia kaji dulu. Dulu memang Amsyah main-main je, macam suara dia macam ni, so Amsyah pun ikut je. So ingat main-main lah. Tapi bila Amsyah buat balik revision, macam ni rupanya teknik dia. So Amsyah masukkan dalam lagu Amsyah apa teknik-teknik yang digunakan semua artis, macam tu lah. Power Amsyah. Kita salute dengan bakat yang Amsyah ada. Mungkin kalau yang mana belum tahu, nak follow Amsyah, nak tengok konten Amsyah, macam mana Amsyah? Okey, korang boleh follow Amsyah dekat IG. IG Amsyah pun banyak Amsyah buat cover lagu artis-artis seperti Nabila Razali yang korang jarang dengar. Ya ke? Nabila Razali pernah. Suara Dainul Faizah Amsyah pernah buat cover. Semua dalam IG Amsyah. So korang boleh follow Amsyah_Lee. Amsyah, ada request. Nanti boleh tak buat suara lagu suara Yoni Boy? Yoni Boy? Yang memang tak boleh. Mostly Amsyah sedang lagi belajar untuk mencari suara-suara artis lelaki, sebab Amsyah tak pernah buat suara artis lelaki. Kita tunggu nanti. Orang kata expectation makin lama makin tinggi. Kan? So akan tukar-tukar lah macam-macam konten baru yang kita boleh follow Amsyah. Thank you so much Amsyah. Terima kasih. Jangan lupa untuk tengok music video, lirik video lagu Tak Mungkin, betul? InsyaAllah akan keluar juga music video tak lama lagi. Soon lah. Hebat Amsyah. Congrats Amsyah untuk pencapaian Amsyah sekarang ni. Semoga terus berjaya, lebarkan lagi sayap, okey? InsyaAllah. Alright. Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam. Bye. Itulah dia. Bye tadi suara siapa tadi? Bye tadi suara dia. Suara dia di belakang. Okey. Susah orang ada karakter banyak. Ini kalau bahaya kat telefon ni. Kalau telefon kita, dia boleh menyamar siapa saja. Apa pun. Tapi itulah dia, orang kata bakat dan menggunakan bakat untuk sesuatu yang hebat. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada pelakon watak Ejen Ali, Bobo Boy, Alif dan Sofia. Kepada Amsyah, tadi kita ada legend dari Zainal Arifin dan juga Khairul Noor. Betul. Dan terima kasih banyak-banyak kepada anda yang menonton. Boleh terus komen di Facebook Borak Kopitiam. Jangan lupa untuk terus bersama kami lagi Borak Kopitiam next week, Sabtu dan Ahad 8 pagi. Alright, jadi kepada anda semua stay safe ya. Semoga apa yang anda lakukan berhati-hati selalu, SOP yang paling penting. Dan kepada negeri-negeri yang telah pun beralih ke fasa yang seterusnya iaitu Melaka dan juga Negeri Sembilan, terus patuhi SOP. Kita tahu nak berkemah di Port Dickson,
semangat memang ramai orang tapi berhati-hati. Betul. Kita dalam bulan Malaysia. Kan 16 hari bulan kita menyambut Hari Malaysia. Jom kita tinggalkan anda dengan lagu Hari Malaysia. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Ku bertahankan sepenuhnya Malaysia. Selamat datang semua, ini masa kita. Tunduk berhemah, bukannya lemah.